Dian pun dah hilang. Aku dah sihat dan kuat. Aku nak balik. Assalamualaikum, what's up guys? Saya Wirano dari My Recovery Sharing, channel berkongsi ilmu dan pengalaman saya dalam addiction dan recovery. Video ini adalah sharing pengalaman dan kekuatan saya dan untuk memberi harapan pada orang lain bahawa keperluan itu tidak mustahil. Kalau anda suka video ini, tolong share pada kawan-kawan kita yang lain dan sudikan untuk sokong channel ini dengan menekan butang subscribe di bawah ini. Sharing kali ini bertajuk mitos kepulihan. Mitos adalah cerita yang dianggap benar kepada setengah orang. Biasanya, mereka mempunyai anggapan yang salah kerana mereka mendapat maklumat yang tak betul di luar sana. Jadi, hari ini saya nak kongsi 5 cerita mitos yang saya pernah dengar dan dari pengalaman saya sendiri. Mitos pertama, kepulihan adalah rawatan. Anggapan ini adalah salah. Kepulihan tidak sama dengan rawatan. Kepulihan adalah satu usaha yang kita kena cipta untuk menjalani kehidupan yang penuh bermakna dan dapat membantu komuniti kita. Kehidupan yang kita cipta adalah mencari kebahagiaan. Kita kena makan makanan yang berkhasiat. Kalau kita tidak berkeluarga, kita kena cari pasangan hidup dan kahwin. Atau sekurang-kurangnya ada teman hidup. Kita kena terus follow up appointment untuk kesihatan kita, sama ada kesihatan fizikal ataupun mental, dan participate dalam support group, mencari tempat tinggal dan kerja yang lebih baik. Kepulihan adalah lebih kepada kehidupan dengan mengembangkan harga diri, mempunyai daya tahan yang kuat dari godaan dadah dan alkohol, dan mempunyai tingkah laku yang positif. Matlamat kepulihan adalah untuk melemahkan penagihan dan menjadikan kita lebih kuat. Ambil diri saya sebagai contoh. Saya cukup kuat di segi kepulihan. Saya melakukan perkara-perkara tertentu untuk menjaga kekuatan itu. Kalau saya meninggalkan amalan dan rutin saya ada risiko untuk mengambil dadah dan alkohol semula dan relapse. Apabila saya sakit, saya kena masuk program semula. Tidak kiralah berapa tahun saya dapat kekalkan masa kepulihan saya. Mitos nombor 2. Anti akan tentukan keluarga anti tak ambil dadah dan minum. Cerita ini pun salah. Penagihan tidak diskriminate atau mengecualikan sesiapa. Ia akan serang sesiapa tak kira dari sudut sosioekonomi, etnik atau bangsa mereka. Tak kira muda ataupun yang tua. Yang paling muda 10 tahun dan yang paling tua 78 tahun. Ada orang percaya yang penagihan dadah tidak boleh berlaku dalam keluarga-keluarga yang baik-baik atau keluarga-keluarga yang terpelajar. Saya sendiri pernah berjumpa dengan orang-orang dari bermacam-macam status sosial. Lawyer, doktor, remisier, banker, artis, guru sekolah, cikgu agama, wartawan, pegawai kerajaan dan sebagainya untuk mendapat rawatan. Kebanyakan dari mereka datang atas dorongan keluarga, kawan-kawan dan majikan. Persoalannya, mengapa ada orang yang mengambil dadah dan alkohol dan mereka tidak menagih? Tetapi ada pula orang-orang yang menggunakan tapi terus bergantung pada dadah dan substan. Ini sebab penagihan hijack dan mengambil alih pada tingkah laku dan pemikiran orang itu, sehingga dadah dan alkohol menjadi keperluan utama dalam kehidupan harian. Ada juga family member mengatur kehidupan anak-anak mereka dari apa yang dimakan minum untuk hari itu, apa yang nak dipakai, kelas apa yang nak masuk yoga ke gimnastik, mata pelajaran apa yang akan diambil di kolej, siapa yang boleh berkawan, siapa tak boleh, sehingga hiburan apa yang boleh dilayan. Kebanyakan klien saya mengatakan bahawa mereka semak dan berserabut dengan kegonggongan keluarga mereka ini, dan kebanyakan mereka melencong kepada dadah dan alkohol untuk melekakan stres-stres ini. Macam mana pun, mitos ini adalah tidak benar. Kita tak boleh berada bersama dengan anak kita 24 jam satu hari.
atau 7 hari seminggu dan penakan boleh menyerang kita di mana-mana sahaja. Mitos ketiga, kalau dia betul-betul sayangkan aku, dia takkan buat benda ini. Ini pun tak betul, kerana ini tidak ada kena-mengena langsung dengan kasih sayang atau percintaan. Apabila penagihan mengambil alih pemikiran kita, dia juga mengambil alih perasaan kita dan juga mengaruhi tingkah laku kita. Ada klien saya pernah bersumpah dan membuat perjanjian untuk berhenti menghisap heroin dengan keluarganya sebab kata dia sangat sayangkan mak, bapa dan adik-beradiknya. Dia mula bersumpah nak berhenti ketika berumur 25 tahun, kata dia. Dan lebih dari 1000 kali kemudian, pada umur 37 tahun, dia akhirnya dapat juga berhenti menghisap heroin. Tapi bertukar pula pada ais, pil kuda, Aramin 5, yang paling latest adalah Chocroy. Jadi cerita mitos kalau dia sayangkan aku, dia boleh berhenti, itu selalunya tak benar. Mitos yang keempat, pergi detox saja sudah cukup. Anggapan mendapat rawatan detoksifikasi dan komit untuk masuk ke program jangka pendek sudah cukup. Tapi selepas seminggu, bila rasa badan sudah okey, sakau, gian pun dah hilang, aku dah sihat dan kuat, aku nak balik. Kita mereka beribu-ribu macam cerita. Yang tempat itu banyak dadah, duk keluar masuk. Tempat ni banyak penyakit, ada HIV, ada hepatitis C, ada TB dan sebagainya. Staf depa pun duk berdengung dan banyak lagi untuk meyakinkan keluarga kita untuk dischargekan kita daripada program. Jangan basir Big Mak sebab cik dah okey. Cik janji tidak akan sentuh dada lagi. Inilah skrip yang paling popular yang dipakai. Keluar dari program rawatan bukan masalahnya. Masalahnya bila kita keluar dan balik kepada persekitaran yang lama. Berkawan dengan geng-geng lama. Tak participate dalam mana-mana program kepilihan atau support group. Potensi untuk relapse adalah sangat tinggi. Sama juga bila kita komit untuk masuk program pemulihan 1-2 minggu, kemudian kita lambung, melarikan diri ataupun split. Kita balik rumah ikut rutin yang lama dan melepak semula dengan geng-geng lama. Risiko relapse adalah amat tinggi kerana kepulihan memerlukan satu tempoh masa yang panjang. Mitos kelima, bila dah tamat program, tak salah untuk melepak dengan kawan-kawan yang masih aktif menggunakan dadah dan alkohol. Kadang-kadang kita rasa overconfident dan merasakan yang kita tak boleh relapse lagi sebab program telah memberi kekuatan dan tunjuk ajar untuk kita dan ini adalah perasaan yang biasa dalam proses kepulihan. Itulah sebab banyak program yang established mereka adakan continuum of care program atau program lanjutan seperti halfway house dan aftercare service. Dia tidak selamat kalau kita melepak dengan orang-orang yang masih aktif mengguna atau minum. Kita selalu fikir, ya okey, bukan aku nak isap pun, nak jenguk-jenguk aja, nak bagi sedikit nasihat atau bagi short seminar kat member-member tu. Tak kiralah apa yang kita nak katakan. Pada realitinya, ia sangat berbahaya. Saya selalu ingatkan klien aftercare saya, kalau terserempak dengan mereka yang masih guna, jangan berfikir panjang, lari. Kita kena faham macam mana otak kita bertindak dan mengeluarkan sel-sel saraf yang boleh trigger kita untuk isap semula. Kawan-kawan kita yang masih guna adalah trigger utama atau penggoda. Kita akhirnya akan tergoda untuk kena walaupun kita kata nak kena sekali aja. Dan pada akhirnya kita tak boleh nak mengawal kekuatan kuasa dadah itu. Craving menjadi terlalu kuat, kita tidak akan boleh menahan nafsu. Jadi adalah tidak selamat berada dengan orang-orang yang masih menggunakan dadah dan minum. Sebenarnya, ada banyak lagi cerita mitos tentang kepulihan. Apa yang saya share hari ini adalah cerita biasa yang kita selalu dengar.
Apabila kita mendapat pendidikan dan penerangan yang betul, kita tak mudah ditipu dan akan menjadi lebih bersedia. Bila tagline kali ini adalah mitos adalah satu pembasaran masa. Ia menghalang kemajuan kita. Saya sangat berbesar hati jika anda dapat tinggalkan komen sama ada anda suka video ini ataupun tidak. Dan jangan lupa untuk share, subscribe video ini. Kita jumpa lagi di sharing saya yang lain. Assalamualaikum. Take care, stay safe, stay clean.